صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. Kecuali yakni tetapi kerana adanya kasihan daripada Tuhan, tetapi kasihan daripada Tuhan engkau, sesungguhnya kurnia Allah Ta'ala kepadamu adalah besar. Huraian dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya menyatakan akan tetapi oleh kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat belas kasihan dan memberi rahmat kepada hamba-hambanya, maka Allah Ta'ala tidaklah mengangkat Al-Quran atau menghapuskannya pada masa ini, bahkan ia kekalkan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Imam Ar-Razi bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan para ulama dua macam nikmat. Yang pertama, memudahkan mereka mendapat ilmu, ini ilmu yang terkandung dalam Quran itu. Dan yang kedua, memelihara ilmu itu menjadi kekal di dalam hafalan mereka itu. Dan hal ini telah dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala, Inna fadlahu kana alaika kabira. Sesungguhnya kurniaan Allah Ta'ala kepadamu adalah besar. Yang ini di antara kurnianya, ini kurnia Allah Ta'ala yang terbesar ialah kerana Allah Ta'ala melantik baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi utusannya, menjadi rasul, pembawa wahyunya, yang membawa berita gembira dan juga berita ancaman. Sebab itu Rasul dinamakan juga sallallahu alaihi wasallam dengan Bashir wa Nazir. Bashir yang memberi khabar gembira bagi mereka yang taat, Nazir mana memberi amaran kepada mereka yang menderhakai perintah Tuhan. Dan menurunkan kitab Al-Quran dan dikekalkannya di dalam hafalan baginda sallallahu alaihi wasallam, serta tercatat di dalam catatan penulis-penulis wahyunya. Walaupun sedemikian hebat, namun Quran ada kelainan daripada kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain Allah Ta'ala serah kepada Nabi itu jaga, tapi Quran tidak. Walaupun kitab yang paling sempurna, kitab yang menutup segala kitab yang lain, penyudah bagi segala kitab yang lain, tersimpan segala isi kandung kitab lain di dalamnya, disambut oleh makhluk yang termulia, afdal segala makhluk, afdalul makhlukan indal itlaq, dan menjadi sayyidul mursalin, penghulu segala nabi. Laula kama kanatil aflaq, tidak kena engkau ya Muhammad SAW aku tak jadikan segala makhluk ni. Walaupun sedemikian hebat, tapi Quran Tuhan tak serah pada Nabi. Quran jaga sendiri, Allah Ta'ala jaga. Wa innahu lahafizun. Aku sendiri jaga Quran Tuhan. Sebab tu tak ada siapa boleh ubah Quran. Ya, Taurat diserah pada Nabi Musa. Nabi Musa ada, okey. Nabi Musa wafat dia modify habis. Dia kerja kita Taurat. Diubahnya macam-macam. Ya, itu berbeza dia. Kita tengok bila kitab tu walaupun dijaga oleh Nabi yang hebat, masa zaman dia okey lah. Tapi bila dia wafat aja mulalah dia orang dia membuat hal. Tapi Quran tidak. Ya, Allah Ta'ala sendiri yang menjaga. Sebab tu tak ada siapa yang boleh mengubah sampai hari kiamat. Itu kelebihan Quran yang dikawal rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang ada sentiasa usaha untuk mengelirukan orang, ya, diubah sikit, namun dapat dikesan dengan mudah. Allah.
Begitu pula Al-Quran itu sentiasa dihafalkan oleh sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikut mereka, dan tercatat di dalam kitab-kitab Al-Quran yang berkekalan hingga sekarang ini. Dan dengan kurnia Allah Ta'ala, baginda sallallahu alaihi wasallam juga menjadi penghulu sekalian anak Adam, bahkan menjadi penghulu segala nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, dan menjadi rasul dan penghabisan, serta dikurniakan pula dengan kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT mengingatkan tentang kemuliaan Al-Quran itu pada ayat yang berikut, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in ijtama'at, sekiranya berkumpul, bergabung, al-ins, manusia, wal jin, dan jin, ada an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, mereka nak datangkan seumpama Quran ni, jawab di Quran jawab sendiri, la ya'tuna bimithli, takkan mereka boleh buat selama-lamanya, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun antara setengah mereka bantu membantu. Katakan sungguhnya kalau manusia dan jin itu berhimpun untuk membuat seperti Al-Quran, saya tidak dapat mereka membuat yang seumpama dengannya, walaupun sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain bertolong-tolongan, pakat bantu, tak mampu. Itu ada gesekkan. Lepas tu dalam ayat surah Baqarah Tuhan cabar awal kan, in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min misli. Kemudian wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau meragu daripada apa yang kami turun Quran di atas hamba kami, sila bawa datang satu surah. Seumpama bawa datang tu tak banyak, satu surah ni. Kemudian serulah sekutu-sekutu kamu, pakar-pakar bahasa kamu. Sebab zaman Rasulullah ni kepakaran segi bahasa ni. Tu. Kalau zaman Nabi Musa, mereka tayat dengan apa? Sihir. Jadi makna sini bawa pakar bahasa, ahli bahasa pakar. Bahkan Abdullah bin Salam dia tengok Quran tu dia iman. Jadi pakar bahasa dia tengok Quran, oh ini bukan kalam manusia, ya, dia tahu ini kalam Allah Ta'ala, kalam luar biasa, sangat hebat. Tu dia iman, tak ada payah-payah pun. Tu. Kemudian dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa di ujung, ya, Fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu walan fa in lam taf'alu, kalau kamu tak boleh buat satu. Kemudian walan, lan, kalau bahasa Arab kaedah dia Arabiah, ya, walan taf'alu, taf'alu tu yang mudhari' dinafi dengan lan, itu dipanggil ifadatil istimrari wad dawam, memberi faedah selama-lama, memang mereka tak akan boleh buat. Maka disokong dengan ayat ni lagi, ya, sememangnya kamu tak la ya'tuna bimislih, ya, mereka tak akan mampu untuk mendatangkan seumpama Quran. Atau kehebatan Al-Quranul Karim, ya, kitab yang menjadi perundangan kita umat Islam dekat di awal dulu, bahawa didikan Rasulullah SAW berpegang kukuh dengan Quran, maka kemuliaan besar diberi. Menandakan kalau umat Islam ni kendian nak jadi mulia juga, dia kena pegang macam orang dulu pegang bersungguh dengan Quran, boleh mulia. Kalau dia tak pakai Quran, dia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala di dunia lagi, ya, dia akan dibodohkan oleh musuh boleh tipu dia, ya, habis musuh akal kan dia. Di akhirat dia sumbat dalam neraka Jahannam tu kalau dia tak bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian diterangkan pula tentang kelebihan dan keelokan Al-Quranul Karim dengan firman-Nya, walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Dan sungguhnya kami telah menjelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan. Quran kaya dengan hukum hakam, kaya dengan maknanya contoh ibarat dan pemisalan, banyak bandingan semua di dalam Quran. Ya.
Di antara misal yang sangat terang yang Tuhan sindir kita apa? Dan surah Ankabut. Kan? Itu. Masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabut. Mereka mengambil selain daripada Ta'ala, tempat mereka bersandar, tempat mereka berpaut selain Ta'ala. Kamasalil ankabut. Tuan misalkan macam laba-laba. Ittakhazat baita, yang mengambil rumah. Ya, laba-laba dia buat rumah pakai apa? Dia jala. Ya, dia jahit. Kalau kat pokok dia tengok dia silang-silang, dia jahit jangan laba kan. Ya, nak elak daripada hujan dan panas. Adakah berjaya? Tidak. Hujan datang dia lokus, panas datang dia menggelitik. Maknanya apa? Satu perumpamaan sindiran tajam. Kamasalil ankabut. Ittakhazat baita, yang membuat rumah dia. Maka Tuhan jawab apa? Wa inna auhanal buyut, serapuh-rapuh rumah, labaitul ankabut, ila rumah laba-laba. Tuhan kata, lau kanu ya'lamun, kalau kamu faham. Tu Tuhan sindir tajam. Kalau kamu faham, rumah laba-laba tu paling rapuh, bermakna sangat rapuh kalau insan tu bersandar kepada makhluk. Makhluk bersandar makhluk, itulah taraf dia. Makhluk dia kena bersandar kepada Khalik, Tuhan punya dia. Itulah dia kena bersandar kepada Mu'assir, yang memberi kesan, Mudabbir, yang mentadbir sekalian makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Dia mudabbir, kita mudabbar. Mudabbir yang mentadbir, mudabbar yang ditadbir. Walaqad sarrafna linnas fi hadzal Qur'an min kullil masar. Tapi fa aba aktsarun nas illa kafura. Degil tak degil Quran buat misal cantik-cantik. Dia degil ke kapih itu juga kan. Manusia ni kata tak boleh tunjuk, ya Allah. Dan sungguhnya kami telah menjelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan, mana perbandingan, tetapi kebanyakan manusia tidak, telah enggan semata-mata, hanya mengingkari, dia engkar, dia tak beriman, dia lawan macam-macam. Allah. Huraian ayat ni. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan bahawasanya telah berulang-ulang kali dengan bermacam-macam bentuk atau style isi Al-Quran itu. Allah Ta'ala atur berbagai-bagai cara dengan hebat, sehingga dia menjadi sangat jelas, terang. Dia mengandungi berbagai-bagai perumpamaan, perbandingan, contoh untuk menjadi contoh tauladan. Mengandungi perkara-perkara yang menggemarkan bila orang membaca dan mendengarnya. Juga mengandungi perkara-perkara yang menakutkan dan menggerunkan, dan mengandungi perintah atau suruhan, juga larangan ataupun tegahan. Ada cerita tentang orang dahulu, begitu pula tentang syurga dan juga neraka. Semuanya hendaklah orang yang berakal memikirkan dan mengambil pelajaran daripadanya. Quran itu lengkap. Di awal dia mula dengan huruf ba, di akhir dengan huruf sin. Kalau dicantum bunyi dia apa? Bas kafah, cukup. Mula dengan bismillah ba, di akhir surat An-Nas, itulah minal jinnati wan nasin. Betul juga kita hikam di belakang ayat. Kalau kita ambil huruf awal dengan akhir, kita cantum jadi apa? Hikam dia mula dengan huruf apa? Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Dan di akhir dengan huruf ra, al-hadir, ra, mana ra? Kalau cantum mim ra bunyi dia murrun, pahit. Mana jalan nak menuju makrifat Tuhan cukup pahit, bukan senang. Bukan senang nak dapat, suka dapat tak? Ujian macam-macam tuan bagi satu tu. Mana jalan yang baik, macam ubat lah kan. Orang punya kencing manis, ubat jadi manis kan. Menyiau pahit, terangkat kening kan. Itu pahit biasalah. Ini lagi pahit rohani, lagi besar. Macam-macam ujian, macam-macam tu. Sehingga dia makrifat Tuhan, dia tengok dia makan ubat tu dia rasa manis. Walaupun pahit, tapi rasa perasaan dia lazat. Atau kalau orang dah faham, adal man'u ainul ata', berpusing,
pahit tu jadi seronok. Atak mana tak bagi, tapi itulah atak, dia faham pemberian dalam tegahan. Tu semua rahsia-rahsia yang dibuka di situ. Kemudian fa'aba aksarun nas illa kufura. Tetapi kebanyakan, tengok ada nampak aksar, bukan sikit, berderu-deru mana yang kufur dengan Allah Ta'ala, yang enggan semata-mata mengingkari bodoh itu je. Banyak perangai. Sebab tu kalau kita tengok Quran, kita apa, tenang menghadapi benda, semua dah cerita dah. Kau nak dedahkan satu-satu perangai manusia, semua dah siap dalam tu ada dah. Allah Karim. Jadi kebanyakan manusia itu tidak mahu mengikut, bahkan bersifat ingkar, kufur, berpaling daripada kebenarannya. Aduh. Padahal dia dah jelas tahu, ya. Qala Allah Ta'ala wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Ini perangai huduh, ya, perangai jahat. Dia tahu kebenaran, dia tak lawan. Nah, mukjizat ditunjukkan, ya, mukjiz, benda yang melemahkan hujah orang kafir. Tak ada satu mukjizat yang boleh dicabar. Yang terlebih Quran, mukjizat yang paling besar sampai akhir zaman. Di sini perangai kafir laknatullah, tengok dia. Wa qalu, dan mereka berkata, lan nu'mina laka, ya, kami tidak akan beriman kepada engkau ya Muhammad SAW, hatta tafjura lana minal ardi yang bu'ah, sehingga dapat engkau pancarkan dari bumi ini mata air untuk kami. Wah saja muka engkau. Kau dah menatang kafir, kau nak iman bilang nak diman dengan Rasulullah, ya. Bumi padang pasir kering kontang, kau sebut air, macam kita sebut Telaga Minyak sini, ya. Wah, kaya besar. Baru kita tengok dia apa, di flat-flat dihantar lori tengko, ingatkan minyak, rupanya air. Ya, bila 100 kaki bawah berjumpa air, kan calang. Maknanya air sangat sumber yang sangat perlu di sana. Maka diminta Rasulullah SAW untuk menyuburkan tanaman kebun-kebun, ladang-ladang mereka. Kami nak terima Islam dengan syarat kau pancarkan daripada bumi air. Ya, jadi Islam nak tukar dengan air. Kau nak beriman, kau tak beriman, kau lantar, kau tunggu dah besok maknanya. Alaina bil qira'ah wa 'ala Allah bil futuh. Atas kita ni tolong sampai yang membuka ila Ta'ala. Ya, Nabi sampaikan, dapat ada bagian kau dapat, kau tak dapat kau lagi, kau tunggu dah sana besok. Tu dia cerita, dia habis cerita. Ini di antara, dan banyak lagi lah Al-Quran cerita-cerita yang seumpama ini. Mereka menunjukkan, menjelaskan tabiat kotor akhlak ni, pemikiran mereka yang berkeladak, yang berlongkang kotor. Dan ada nak tukar petunjuk dengan, ya, pancarkan saliran air macam ni. Tapi air memang benda yang sangat penting, ya. Zaman Harun Ar-Rasyid, dia boleh tukar kerajaan dia dengan air, kan. Harun Ar-Rasyid berjalan di padang pasir, terperangkap kawasan tak ada air, 3 hari tak minum. Bayangkan padang pasir, atas panas, bawah panas. Kalau batu yang hitam kat padang pasir pukul 8 kadang panas lagi, kan. Seluruh habu punya panas, kan. Bila tak dapat air, bayangkan dia terbaring. Pada adat mungkin kalau sikit lagi mati, ya. Maka Allah Ta'ala sengaja tunjukkan kekuasaan, kebesaran dia. Datang seorang wali, dia tanya, alakah hajat, dia kata, ada kamu punya hajat? Dia kata, itin syai'an minal ma', bawa datang aku sedikit air, aku terlampau haus ni, ya. Kau nak apa, ambil lah, aku beri, kau beri aku air. Apa kau nak cakap? Apa orang tu cakap? Wali tu kata, aku nak kerajaan kau. Ya, tak ada tanpa pilihan raya, kan. Tak payah apa, tak payah tambah poster, tak apa. Begitu kau je. Apa dia jawab? Ambil lah, tengok, kan. Harun Rasyid kata, ambil lah, ambil. Aku nak air lah, awak. Dia boleh tukar kerajaan dengan air. Bagi air mineral sebotol, dapat kerajaan. UMNO bagi botol untuk masuk ikut di gadang. Ya, dia bagi nasi lemak lagi. Tunggu dah jauh, ambil gula, kacau, kan. Sokong jangan, mampu engkau. Jadi bila diminta begitu, wali itu pun berdoa kepada Ta'ala, dan wali itu hentak dengan tumit dia, dan hentak tumit, pum, memancut air keluar, pum, minum lah dia. Dia pun jalan ni, dia nak nanggung punya kerajaan dia, jadi dia boleh tukar, ya. Dia hentakkan kaki dia. Jadi Harun Ar-Rasyid minum air tapak kaki wali.
Kan kaki tapak kaki tanya ambil pum minum. Mancut air keluar ni tinggal dia minumlah dia. Dia nak kerajaan kau tu. Allah, maknanya besarnya air. Betul para aulia kalau kita tengok kalau tuan-tuan camkan ulama-ulama sufi, guru-guru sufi kita tengok dia minum air dia tak angkat kepala kan. Habis dah perhatikan banyak syekh-syekh besar kau minum gitu. Sebab apa? Bangkitan air dalam Quran banyak. Dia malu dengan Allah Ta'ala. Kita pula minum gap macam setongkol. Macam lanon minum. Jadi satu kurang hajar dia kata dengan Allah Ta'ala. Ya, kami tak beriman dia kata. Punya dahsyat lan nu'minah. Ya, kami tak akan beriman hatta ya tafjurana minal ardi yang buah sehingga kau dapat menerbitkan pancaran saliran air di mana ke bumi. Biar kami dapat cocok tanam. Buat nak layan gajah kau nak tukar Islam dengan kebun nampak kau. Ya, tak dilayan oleh Nabi. Itulah perangai dia. Ya. Sekarang itu juga kan. Kalau kempen cerita habis takkan modok dia tak ada hulu. Sama kepala kau dengan kepala Yahudi itu. Ya, sama je kepala jahiliah tu. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa a'nab. Ya, min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau dapat engkau buat sebidang kebun. Ni nak ladang pula ni. Tadi dah minta projek saliran air dengan Rasulullah SAW. Sekarang ni minta ladang pula ni. Kebun daripada pohon-pohon korma, tamar, anggur. Lalu engkau airkan. Wah, Nabi pula suruh air. Tak ada masa layan. Dia celah sungai-sungai ya dengan deras alirannya, aliran baik ya, saliran yang bagus, pohon-pohon cantik. Apa kami nak beriman? Itu di antara apa? Pegangai yang huduh. Ya, jadi bila kita baca ni kalau ada sekarang sama dah. Pegangai dah ada dulu dah. Ya, zaman Rasulullah SAW dah berlaku itu. Cuma pelakon dia lain-lain. Dulu Arab jahiliah, ni Melayu jahiliah rupa kan. Ya, 2 kali 5 perangai. Itu satu. Atau dia kata autus kita sama kama za'amta alaina kisafan au ta'tiyabi au ta'tiyabillahi wal malaikati qabila. Ini yang melampau sangat ni. Dia mula cabar lah. Ya, autus kita sama kama za'amta. Atau engkau cuba jatuhkan langit. Oh, dia suruh jatuhkan langit. Ya, beberapa keping ke atas kami. Sebagaimana yang engkau dakwakan ya kepada kami, atau engkau bawa Allah Ta'ala tu pada para malaikat berhadapan kami. Wah, jauh. Ini menatang kapi kalau cakap ni tuan-tuan. Dia kapi kan, tentulah kepala otak dia yang kotor dengan kesyirikan dia. Allah. Sedangkan dia tak tahu zaman dulu macam-macam tuan dah jatuh. Yang tuan angkat ke atas diputus hempas berkecai mati habis. Bumi bawah jadi atas jadi bawah terbalik. Semua dah ada kan. Bukan tak ada. Yang tuan dah buat. Kalau dia nak kan kena berdoa sekejap sampai. Ya. Jadi makna Nabi itu Nabiur Rahmah. Nabi membawa rahmat. Nabi tak adalah layan kan nak layan kan. Tuan turun kan habis semua kan. Qala Allah Ta'ala dan satu ayat au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis samai walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Atau engkau mempunyai rumah daripada emas. Wah, nak bagi emas lah. Atau engkau naik ke langit ya, dan kami tidak juga mahu percaya kenaikan itu sehingga engkau telah menurunkan kepada kami sebuah kitab yang kami baca. Nak suruh ambil kitab atas langit lah. Ni semua auta mungkin. Ya, buat ni tengok macam Islam Mi'raj. Apa diminta semua Nabi datang. Apa ditanya semua Nabi jawab. Sampailah sekali tanya tiang Baitul Maqdis ada berapa? Kepala otak dia orang pergi masjid pun tak kira tiang masjid. Ya. Tuan-tuan boleh jawab tuan masjid kampung ada berapa? Kalau kita pergi masjid kira tiang 1 2 3. Itu kontraktor tak tahu dia tengok tiang keput ini nak ambil tender. Kan? Orang pergi nak sembahyang. Habis sampai tahap tu dia tanya, maka Nabi kata macam mana dah boleh malaikat pukul dengan sayap dia. Pong terpampang daripada Rasulullah SAW. Cerita satu-satu tiang ini gini. Kalau kita tiang terasul ke mozaik ke adek ke apa semua siap sekali. Lepas tu dia kata antas sahir ni gila. Gila babi ni jadi babi gila.
Dan Rasul jawab dengan tepat, dia pusing lah. Itu sihir. Itu jahat. Maknanya apa? Orang kalau ada degil inat ni, buat macam mana pun terang hujat, dia tak beriman, kemudian dia alih isu. Ya, dia tak boleh jawab, kemudian dia alih isu. Apa isu dia? Tuduh antas sahir, kau ni tukang sihir. Dia puling isu buat lain. Padahal dia dah down tadi tu, TKO dia kena. Apa dia nak semua Nabi jawab, pum, tepat, tak ada sikit pun tersalah. Sebab tu beriman tak, dia tak beriman tak, dia pusing isu. Dia tuduh je pula Rasul bagi tukang sihir dan ni. Ini jahat mereka. Perangai ni sama sampai akhir zaman. Dia pusing tak boleh pula, dia lain isu lain. Dia buat isu lain, tutup isu tu, buat lain. Dia mengalihkan isu ni, perangai jahiliah, kafir jahiliah. Dia alih isu ni, alih isu ni. Habis tu. Kemudian qala ta'ala au yakunu laka baitun min zukhrif min zukhrufin au tarqa fis sama'i ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim. Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Bermula tiada gugur wajib situ. Betul. 155. Qala mu'alif, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif, kata sallallahu alaihi wasallam, bermula tiada gugur wajib menyuruh dan memalu, mana merotan atas segala wali, ya anak-anak dia tadi, melainkan apabila balik pada hal ia rasyid. Ya, padahal dia dah cerdik, kita dah puas suruh dah, kita tanggungjawab tu, tiada gugur menyuruh dan memalu atas segala, melainkan dia dah cerdik. Dan upah mengajar dia akan yang tersebut itu, dan mengaji Al-Quran dan segala adab daripada hartanya. Ambil daripada harta, jika ada hartanya. Budak tu kalau bapak dia mati ke apa kan, tu ambil daripada harta. Dan kalau tak ada, maka atas bapanya. Jika terke atas. Jadi sini dia kata apa sini? Wajib maknanya dia memberikan pengajaran. Bukan zahir daripada sini ambil daripada harta budak tu. Ya, dan jika ada harta dia lah. Jika tidak ada harta maka atas bapak. Dan jika ke atas datuk moyang ke atas, maka atas ibunya pula berturun pula. Demikianlah wajib atas wali mengeluarkan zakat dan hendaklah mengambil daripadanya kerana nafkahnya. Dan badal yang ia binasakan, ya, semua makna ambil daripada harta dia. Kalau tak ada, wali dia kena jagalah. Tahu badal? Yang macam bedil. Badal ganti. Ya, dia budak pergi rumah orang, kami nakal gitu. Penempung habis 3 biji pas bunga orang ditendang. Ada kena ganti tu badan. Ambil daripada harta tu. Tu mana badan? Ganti barang yang dia binasakan tetapi pada zimmah ni lah. Dan tanggungannya, maka dikitabkan atas walinya mengerjakan demikian itu. Dan jika balik kanak-kanak itu pada hal belum lagi diberi badalnya, ganti, maka wajib atas walinya mengeluarkan dia. Ya. Kemudian istrinya yang kecil, yang ada baginya ibu dan bapa. Kecil mana belum balik. Dia menikah, bini dia tu umur 5 tahun. Kan? Saya nak berapa tahun? Maknanya masih kecil lagi lah kan. Maka wajib atas ibu bapa. Maka jika tiada, maka wajib atas suaminya. Jadi kita belum taslim. Dia banyak kalau tengoknya macam ni kat petani banyak kan. Kat petani banyak. Sebab apa? Mereka nak memelihara ilmu. Tuan guru dia buka pondok, anak murid ni dah ngaji 20 tahun, 25 tahun. Jadi dia nak tambat 6 murid nikah dengan anak dia. Tuan guru pula nikah lewat, anak kecil lagi, dia nikah je kan. Anak kadang anak dia 9 tahun, kadang 7 tahun dia nikah kan. Demi untuk menjaga ilmu. Dia jaga maknanya orang panggil pasang siap. Sebab anak tak semesti jadi alim, ilmu tak boleh pusaka, harta boleh pusaka.
Lagi satu tak boleh pakai saka. Tu jangan. Tak semesti dia berdapat tu alim, tu guru, anak boleh jadi. Tak semesti. Tapi kalau anak perempuan, senang ditangkap. Kalau dia pasti tumbuh, dia tengok di antara sebab pondok tu tak nak pergi lama, anak tuan guru banyak perempuan. Dia senang tangkap. Nampak dia anak boleh jadi sini. Dia nikah dengan anak. Nikah dia. Ada tu pakat jaga, menantu ke 10 orang. Semua boleh mengajar. Jadi, benda tu hidup lama lah. Kan? Maka wajib atas ibu bapa tadi. Jadi anak tadi, ketiga tu belum lagi taslim pada suami dia, atas ibu bapa lagi jaga dia. Maka jika tiada, maka wajib atas suami dia baru salah. Dan menyuruh dan memalu dia atas meninggalkan dia sembahyang tadi. Dan kewajipan lain. Wajib menjaga diri budak tu sendiri tak kena. Dia belum balik. Mana kalau dia mati, dia ada syurga budak. Dia tak ada dosa. Cuma sini wajibnya atas wali. Dia kena jaga. Supaya mendidik dia dengan mengerjakan sembahyang apabila umur dia 7 tahun. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'us sabi. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'ul ishrun wa farriqu bainahum fil madaji'. Maknanya apa? Suruh anak kamu sembahyang umur dia 7 tahun dan rotan dia ketiga 10 tahun, dan ke 10 tahun tu asingkan tempat tidur dia. Laki perempuan jangan tidur sekali asing. Tu. Kemudian jika tiada ibu bapa, ibu bapa tak ada, meninggal lah. Adapun jika ada isteri itu sudah balik atau ada ibu bapanya, maka tiada wajib atas suaminya. Mana tahu ketika itu budak kecil lagi kan, sekarang pada ibu bapa dia dulu lah. Bermula yang diiktimat oleh Syekh Ibnu Hajar, wajib atas suami menyuruh isterinya mengerjakan sembahyang, dan wajib menghalaukan dia jika ia meninggalkan dia sembahyang sama ada balik atau belum. Menghalau ni. Kalau dia juga keluar rumah ni, tak payah betul setan dalam rumah ni buat apa kan. Kau jaga tak sembahyang ni, tu walau pergi setan dalam rumah. Ini lagi tak sembahyang, lelaki-lelaki pun tak sembahyang. Bala tu pun tak ni. Dan jika ia meninggalkan sembahyang sama ada balik atau belum lagi balik, kerana ada lain demikian itu menyuruh dengan ma'ruf dan menegah yang mungkar. Kemudian kata, dan tiada wajib mengqada atas orang yang gila. Dia tinggal sembahyang kan, tinggal ibadat, kena asal kena qada. Dainullah ahaqqu an yuqda. Hutang dengan Tuhan lebih mustahak dibayar. Hutang dengan orang pun boleh bayar, apatah lagi hutang dengan Allah Ta'ala. Sekarang masalah dia tak wajib qada ni bila ni? Atas orang yang gila. Orang gila. Dan yang pitam atau yang mabuk. Semua tak ada akal. Sebab ibadat ni kena kepada orang akil, yang berakal, balik dan sampai umur. Sekarang gila tak ada akal, pitam hilang akal juga, mabuk tak ada akal juga. Apabila sembuh ia daripadanya, tapi syarat orang yang dalam gila tadi ditinggal sembahyang, pitam, mabuk, tak wajib qada bila? Jika tiada ia dengan ta'addi. Kalau dia dengan ta'addi, dia kena. Kalau ta'addi sengaja, dia minum arak sebotol daripada zuhur sampai isyak sudah. Wah, ni agak keling mana ni sampai isyak baru sudah balik. Dia kena qada balik. Sebab dia mabuk tu mabuk disengajakan. Kalau mabuk sakit tu lain. Jadi mabuk disengaja, dia minum arak. Langkah berapa waktu, semua tu wajib qada. Atau dia buat gila sendiri. Kau nak try, tapi jangan try. Tunggu saya katakan, ambil towel tu kan, towel mandi gulung, letak kat leher, gesek kuat-kuat, lama-lama hilang kan. Tengok pasal betul. Lama mata ke atas. Itu ta'addi. Maknanya buat sengaja. Maknanya kalau tidak sengaja, tak ada. Itu rifa'al kalam. Rufi'al kalam, dia angkat kalam, maknanya tak jadi satu kesalahan. Orang yang terlupa, mastukriha, yang dipaksa, dan orang yang tak wakal, mana yang mana, jadi bukan sengaja lah.
Dan tiada ia dalam masa riddah. Kalau dalam masa riddah dia mabuk ke mabuk tak mabuk pun hukum dia wajibkah? Tak. Ya. Adapun ayat yang mengatakan bahawasanya in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, itu kafir asli. In yantahu, sekiranya orang kafir asli itu berhenti daripada kekafiran di masuk Islam, ya, apik tu umur 90 tahun baru masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, diampun semua dosa dia. Tak payah qada mayang. Kalau apik dia kena qada tu, hayya mati 90 tahun mau qada. Mati apik tu. Jadi syarat ampun. Kecuali kalau bukan kafir asli. Apa bukan kafir asli, asal di Islam dia murtad 2 tahun, kemudian masuk Islam balik 2 tahun dia kena qada habis. Sembahyang dia, puasa dia, semua dia kena qada. Dia tinggal masa dijila ke mabuk tak, semua kena qada habis. Sebab dia kata sini keluar daripada kafir asli, itu murtad. Dan tiada pula dalam masa mabuk ada pitam itu dengan ta'addi. Ya. Dan tiada pula di dalam masa mabuk atau pitam itu, ya, dengan ta'addi, mana dengan sengaja. Sama lah, kalau sengaja dia kena. Adapun jika ada gila dan pitam atau mabuk tu dengan ta'addi, dia sengaja minum arak, dia sengaja mabukkan diri dia, ya, jawab dia wajib atasnya mengqada, akan dia akan sembahyang dan seterusnya, kewajipan yang lain. Dan demikian lagi jika ada ia dalam masa riddah, seperti bahawa murtad dia murtad kemudian gila, kemudian dia masuk Islam balik dan semua masuk Islam balik, akan qada habis walaupun dalam gila. Dalam murtad dia pukul licin semua kena qada balik. Atau pitam atau mabuk ia dengan tiada ta'addi, dia mabuk tapi bukan dengan ta'addi, bukan sengaja, sakit tiba-tiba hilang akal, kena qada habis sebab kesalahan murtad atau amat besar. Wajib atas, jadi itulah mengqada sembahyang yang dalam masa gila atau masa pitam atau masa mabuk, yang hasil dalam masa riddah itu, tak kira ta'addi ke tak ta'addi, sengaja tak sengaja, itu dipanggil apa? Taghlizan alaihim. Taghliz mana tuan denda dia. Kau dah dapat cahaya Islam, kau duduk dalam kegelapan kekufuran, ya, kau dah cantik dengan keharuman Islam, kau terjun dalam longkang keladak kekufuran, buat apa? Itu maknanya. Dan demikian lagi jika ada ia pitam atau dia mabuk dengan ta'addi, mana dengan sengaja, seperti pitam atau mabuk ia dengan ta'addi, mana dengan sengaja, kemudian daripada itu maka gila atau mabuk dengan tiada ta'addi, kemudian dah sedar dia mabuk dengan tiada usaha, dia sakit dan sebagainya lah, maka mengqada sembahyang dalam masa gila atau pitam atau mabuk yang hasil dalam masa pitam atau mabuk dengan ta'addi, tiada masanya hasil kemudian daripadanya. Mana yang ta'addi, yang sengaja tu je lah, yang tak sengaja tak ada. Habis, maka iaitu bersalahan dengan masa gila orang murtad, itu beza dia. Orang murtad tak ada, kerana bahawa orang yang gila dalam murtad ia di dalam gila, ya, pada hukum. Dan orang yang gila dalam mabuk, tiada ia mabuk dalam sentiasa gila, kerana bahawasanya mabuk itu ada baginya kesudahan berhenti. Ya, mabuk tak lama kan, ada orang mabuk sampai 2 minggu, mana ada. Mabuk 3 jam tu tak ada balik. Gila kadang bertahun ada. Dan hilang ia daripadanya bersalahan dengan riddah, tiada baginya kesudahan berhenti, wala ayazabillah, melainkan dengan Islam je. Masuk Islam balik, Abu dah berhenti lidah dia. Maka tiada daripada Islam pada ketika itu, kerana apa? Pitam itu menerima akan kedatangan pitam yang lain. Demikianlah zahir kalam fuqaha, seumpama mabuk bersalahan dengan gila, ya, kerana pitam itu satu penyakit. Dan ahli tabib, mana ahli kedoktoran perubatan yang mahir, mengetahui ia pada membezakan setengah daripada segala bagai, daripada setengah yang lain daripada bersalahan gila. Jadi pitam ni pasti mana, biasanya orang yang pakar tu dia tahulah, dia sengaja tak sengaja berapa lama biasanya kan. Itu maknanya orang yang tercabut akal. Sebab tu kita syarat dia nak memegang hukum syarak mesti akil balik, ya, mana ada akal. Bila tak ada akal, syarak tak letakkan hukum taklif kat dia.
Cuma sini tak ada akal ni, dia sengaja cari tak berakal, tu dia kena denda lah, yang mana kena qada habis segala yang tinggal. Dan satu lagi sunat qada bagi yang gila. Ya, sunat dia qada, tak wajib. Bagi yang gila dan yang pitam dan yang mabuk, dan tiada qada ya atas perempuan yang haid. Perempuan haid tak boleh qada, tak dibenarkan. Kalau qada dia berdosa juga, tak ada benda. Atau nifas apabila suci ia daripadanya. Dan sunat qada bagi yang gila dan yang pitam dan yang mabuk. Ya. Dan tiada qada atau perempuan yang haid. Nu'maru bi qada'i saum wala nu'maru bi qada'i salah. Kami disuruh mengqada akan puasa, kami tidak disuruh mengqada akan sembahyang. Sebab sembahyang tu banyak. Kalau perempuan kena haid 15 hari macam, satu hari 5 waktu. 15 kali 5 apa? 40, 75 waktu. Mau nak qada bulan 75 waktu, bulan depan 75 waktu. Puasa nak ni kan, ada puasa Ramadan bertinggal apa habis 7 hari, itu tak lama. Ya. Setahun pula sekali. Berbeza dengan ni. Jadi bila benda tu berat, maka syarak ringankan akan dia. Iza daqad amru ittasa'. Itu kan ada fiqah dia. Bila dia sempit, syarak buka balik. Ya. Apabila suci daripada, dan jika ada ia di dalam riddah sekalipun, mana nufasa wal haid, orang yang nifas dan orang haid tadi dia dikecualikan. Dan haram atasnya mengqada ni pula. Ya, kata ulama makruh. Dia satu kerja bodoh lah. Syarat tak suruh wajib kan, haram buat lagi. Dah ada penat, berdosa lagi. Kalau penat dapat pahala tu lain cerita. Ya, itu dia antara syarat kena ikut. Dia ada meninggalkan puasa yang kita tahu haram meninggal puasa. Ada meninggalkan puasa wajib. Wajib pula meninggal puasa. Dia tak boleh puasa, haid. Ya. Dia puasa, tiba-tiba pukul 6.40 baik bocor. Ya. Alamak, air singgit 5 minit lagi nak buka, sayang tak payah tahan ni. Haram hukum dia. Dia kena berbuka ikut syar'an, kena ikut syarak, boleh pada dia. Kita kata buka boleh pada. Kita buat ibadat kena syarak, pakai ikut kepala kita kan. Ya, syarak kata batal lah walaupun tinggal 5 minit lagi. Ya, 5 minit tinggal, alamak, dia kata bukan, tak ada alamak batal. Jawab dia kena qada balik. Itu syarak tak. Sebab agama ni bukan kepala otak kita kan. Dia ikut apa yang disusun oleh syarak oleh Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Maka diketahui daripada segala yang tersebut itu bahawa mana benda yang menyekat daripada sah ibadat tadi, yang menegakkan wajib sembahyang 7 perkara. Pertama, ya, sabi yang belum baligh. Sabi maknanya budak kecil yang belum baligh, ya, belum sampai umur. Yang kedua, kafir asli, ya, kafir asli. Kalau kafir murtad tadi apa? Dia kena qada dah. Dia masuk Islam kena qada dia. Ketiga, junun, gila. Dan keempat, irma, maknanya pitam. Ya, pitam ni dalam keadaan di pitam berapa jam. Itu tak ada semayang nak pitam, jangan semayang. Bahkan kalau pitam ada wuduk, dia batal. Pitam ni biasa kadang-kadang tu tak perasan. Dia panggil apa? Gelap mata, bukan mata-mata gelap. Mata gelap tu SB, siput babi mengangkat kan. Ini gelap mata. Biasanya untuk tu dulu kan, dia ambil sembahyang, dia bercangkung. Bila dia bangun dia gelap mata. Kemudian dia pegang tiang, duduk kejap, ada lega, pergi sembahyang. Pukul sembahyang ni tak sah sembahyang. Dia gelap mata, sap aja hilang. Inggimasul akli panggil. Akal tu terselam sikit aja, faqad batalat uduk. Uduk dia batal. Tiba-tiba pergi semayang. Jadi imam lah tu. Wah, belakang aku ngikut. Kawan dah batal semayang. Ya, walaupun sebentar, sekali mata segelap tu kan. Tu paling gelap mata. Batal uduk batal. Kena ambil semayang balik. Tu.
Ingimasul akli menjelek. Mana tadi? Igma, yakni pitam. Kelima, sakran, mabuk. Yang keenamnya haid dan tujuh nifas. Ini 7 perkara. Ya, yakni maknanya menegah akan wajib sembahyang. Maknanya orang ni tak wajib sembahyang. Atau syarat dah susun begitu. Mana kalau kita langgar, jawab dia bermasalah lah kita dengan Allah Ta'ala. Jangan buat dia akal ni tak boleh guna agama dengan akal. Tapi nak beramal agama kena ada akal. Tak ada akal, hukum tak tutup kita. Tapi nak pakai dia je tak boleh, dia kena dipandu. Akal manusia ni kontol insan. Dia kena dipandu dengan syarak baru jadi betul. Habis dah tu. Dan syahadan jika hilang manik tersebut itu daripada seorang seperti bau balir kanak-kanak atau Islam kafir yang asli atau sembuh yang gila atau yang pitam, atau yang mabuk, atau suci perempuan yang haid, atau yang nifas, padahal lagi tinggal daripada waktu kadar masa takbiratul ihram. Satu masalah lagi. Penting ni tengok. Kadar masa tadi tinggal takbiratul ihram ni dekat asar. Misalan dia kadar dalam berapa minit? 5 saat misalan dia. Dia pun kering darah, ataupun dia masuk Islam yang kafir, atau yang sakit tadi pitam gila semua sembuh, tinggal masa sikit lagi ujung kan zuhur tu, lulu takbiratul ihram atau lebih. Dan selamat ia daripada kedatangan mani itu sekadar masa taharah dan sembahyang. Ya, jawab dia apa? Nasi wajib atasnya mengqada sembahyang itu. Ini kadang-kadang kita tak perasan. Ya, dia dapat ujung sikit kan dalam waktu lain, tadi kena qada. Yang dikenakah kerana didapat ia akan satu suku daripada waktunya. Ya, bandingan dia samalah seperti wajib atas yang musafir sembahyang qasar, wajib atas orang yang musafir. Asal ni sembahyang qasar hukum dia apa? Rukhsah, kemudahan. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa, syarat bagi kemudahan. Sekarang di sini wajib atas yang musafir sembahyang qasar, mentamamkan semayangnya sebab mengikut ia akan orang yang semayang tamam. Ya, itu sebab dia kata tidak boleh orang sembayang kasar mengikut orang semayang tamam. Tak boleh ikut. Apa makna tak boleh? Tanya dia apa makna tak boleh. Tak boleh itu bukan tak sah. Tak boleh itu maknanya dia niat dia ikut orang tamam, maknanya niat kasar dia terbatal. Ya, kita jalan pergi mana? Pergi KL ke mana tempat boleh kasar lah, Perak ke mana ke, kan? Jadi bila tengah jalan kita berhenti dekat surau tu, ya, bercampur dengan kita punya apa yang turun bas ramai-ramai semayang. Kita ingatkan semayang tu dalam bas yang kasar, dalam kasar kita pun kasar. Tiba-tiba tengok dia buat tamam. Dia buat tamam, jawab kita kena ikut terus. Dia kena ikut terus. Mana bila diikat dia dengan orang semayang tamam, niat kasar dia terbatal. Bukan semayang tu batal. Itu makna kata ulama tidak boleh orang yang kasar mengikut orang yang semayang sempurna semayang tamam. Tak boleh situ maknanya apa? Terbatal niat kasar. Bukan tak boleh, mana tak sah. Itu maksud di sini. Sebut sini juga lah. Mana sebab tadi mengikut dia akan orang semayang tamam pada satu suku daripada semayang. Sikit je. Jawab dia kena tamam. Macam ni juga. Sikit aja ujung je, tinggal sikit takbiratul ihram, dia kena qada habis semua. Sama juga dengan satu suku. Ya, diikut orang semayang tamam tadi ujung tadi akhir dia. Ya. Dia ikut tengok kawan tu semayang tamam, dia tahu bila dia semayang kasar. Ujung dia ikut sikit dia. Tak apa kan, dia sikit dia. Sikit kau ikut yang tamam habis. Dia kena buat habis semua kali. Dia kena buat 4 rakaat balik. Sama kias ni. Walaupun dia dapat di ujung sikit dia kata takbiratul ihram, ya, maka jawab dia kena qada habis. Adapun jika tiada tinggal daripada waktu kadar takbiratul ihram atau tiada selamat ia daripada kedatangan manik, kadar yang tersebut itu tiada wajib atasnya mengqada dia lah. Ya, sikit sangat atau lahzah pun tak tahu dia takbiratul ihram tak lepas penyesalan dia atau tak wajib. Pernah ada pun jika tiada tinggal ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma
Ya.